Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Puan Abia dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tutorial untuk BMMB 3113, Perkamusan Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu. Sekarang, saya akan menjelaskan kata dasar. Kata dasar adalah satu bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan, seperti imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan juga sisipan. Bagi contoh yang pertama, iaitu kata dasar cuci, menerima imbuhan awalan iaitu men dan menjadi perkataan mencuci. Bagi contoh yang kedua, iaitu kata dasar belajar, menerima imbuhan apitan iaitu pen, an, dan menjadi perkataan pembelajaran. Bagi contoh kata dasar yang ketiga, iaitu tulis, tulis menerima imbuhan akhiran an dan menjadi perkataan tulisan. Dan bagi contoh yang terakhir, iaitu gigi, menerima imbuhan sisipan iaitu dan menjadi perkataan gerigi. Selain itu, untuk kata akar bermaksud perkataan yang menjadi asas kepada sesuatu perkataan yang mempunyai makna. Kata akar boleh menjadi kata apabila digabungkan atau dibentuk dengan imbuhan atau dengan perkataan lain. Contohnya, perkataan tawa boleh digabungkan dengan imbuhan ke untuk membentuk perkataan iaitu ketawa. Selanjutnya, kata akar juga boleh digabungkan dengan perkataan lain untuk menjadikan sebuah perkataan yang bermakna dan boleh berdiri dengan sendiri. Sebagai contohnya, apabila perkataan semangat bertambah dengan perkataan juang akan menjadi perkataan semangat juang untuk memberi makna yang jelas. Di samping itu, kata akar morfem terikat bukan imbuhan dapat digandakan untuk menjadi perkataan yang bermakna. Sebagai contohnya, yaitu lauk pauk, hasil daripada gabungan kata lauk dan pauk. Di samping itu, untuk imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahwunya. Terdapat 4 jenis bentuk imbuhan iaitu awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Untuk imbuhan awalan bermaksud imbuhan yang ditambahkan pada awal kata dasar. Sebagai contoh, apabila imbuhan awalan bertambah dengan kata dasar jalan akan menjadi perkataan berjalan. Pada masa yang sama, apabila imbuhan awalan bertambah dengan kata dasar jatuh akan bentuk perkataan terjatuh. Selain itu, untuk imbuhan akhiran bermaksud imbuhan yang ditambahkan pada akhir kata dasar. Sebagai contoh, apabila kata dasar minum ditambahkan dengan imbuhan akhiran an akan menjadi perkataan yaitu minuman. Selain itu, apabila perkataan ataupun kata dasar beri ditambahkan dengan imbuhan akhiran yaitu an akan menjadi perkataan berikan. Untuk imbuhan sisipan bermaksud imbuhan yang disisipkan ke dalam sesuatu kata dasar. Sebagai contoh, yaitu seruring, yang mana imbuhan sisipannya adalah er dan juga kelompok, yang mana imbuhan sisipannya adalah el. Akhir sekali, imbuhan apitan bermaksud imbuhan yang mengapikan kata dasar. Sebagai contoh, apabila kata dasar rajin ditambahkan dengan imbuhan awalan ke dan juga imbuhan akhiran an akan menjadi perkataan kerajinan. Selain itu, apabila kata dasar ubat ditambahkan dengan imbuhan awalan pe dan juga imbuhan akhiran an akan menjadi perkataan perubatan. Seterusnya, kita akan melihat kepada gabungan kata. Jadi, apa itu gabungan kata? Gabungan kata merupakan istilah yang seluruh atau sebahagian daripada bentuk dasarnya diulang. Contoh perkataan ialah jejari berpatung.
Ataupun kata ganda gula-gula. Okey, jadi apabila diulang, dia akan menjadi dua perkataan. Okey, jadi gabungan kata ni dia boleh ditulis dalam kumpulan yang terpisah. Contoh dia ialah model linear dan juga ketua pengarah. Okey, contoh yang lain ialah meja tulis dan alat tulis. Perkataan yang dibentuk ini dia mempunyai makna yang berbeza jika satu perkataan itu, contohnya perkataan alat, alat mempunyai maksud dia tersendiri dan tulis dia merupakan perbuatan menulis. Tapi apabila digabungkan iaitu alat tulis, dia menjadi satu peralatan untuk menulis seperti pemadam ataupun pen. Okay? Jadi yang kedua ialah kumpulan yang menggunakan tanda hubung iaitu contoh dia ialah mesin kira tangan dan juga watt jam. Okay. Yang terakhir ialah kata majmuk mantap. Jadi kata majmuk mantap ni sebenarnya dia ada 15 iaitu yang telah dimantapkan, tapi di sini ada 3 contoh iaitu olahraga, warga negara dan juga jawatan kuasa. Ketiga-tiga ini merupakan kata majmuk mantap. Selain itu, kita juga akan melihat kepada bentuk prototype. Jadi, apa itu bentuk prototype? Bentuk prototype merupakan kata yang masih berbentuk seperti dalam bahasa sumber. Okey, jadi di sini maksud dia, sesuatu perkataan itu dia belum lagi mengalami proses penyesuaian ke dalam bahasa Melayu. Jadi, perkataan ini dia berasal daripada bahasa Inggeris yang digunakan juga dalam bahasa Melayu. Jadi contoh perkataan dia ialah protein, magnet dan juga apron. Jadi perkataan dalam bahasa Inggeris juga digunakan dalam bahasa Melayu untuk menyampaikan makna yang sama. Contoh perkataan prototype yang lain ialah unit dan juga idea dan radio. Sekarang saya akan membentangkan tentang paradigma kata. Apa itu paradigma kata? Paradigma kata ialah kumpulan kata yang dibentuk daripada satu akar yang sama melalui pola tertentu. Di sini, pola tertentu adalah seperti kata berimbuhan atau kata gabungan. Contohnya, dalam bahasa Inggeris, asop, maksudnya dalam bahasa Melayu ialah serap. Kalau asobet, dalam bahasa Melayu ialah zat terserap. Akhirnya ialah absorption, dalam bahasa Melayu ialah penyerapan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.